بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, rahimakumullahu ta'ala. Pertama sekali saya nak ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita sekali lagi, memberikan kita peluang untuk bertemu pada majlis ilmu yang insya-Allah semoga Allah memberkatinya, majlis zikir, majlis mengingati Allah, majlis menyebut nama-nama Allah dan menyebutkan, membacakan sabda nabinya, utusannya sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kita peluang dan ruang ini untuk mengimarahkan rumah Allah selepas berbulan-bulan kita dikunci di rumah dengan PKP, lockdown dan sebagainya, yang menyebabkan majlis ilmu kita banyak tertangguh, yang menyebabkan kita tidak dapat bertemu, yang menyebabkan kita tidak dapat berjemaah, beribadah pada Allah bersama-sama. Tetapi dengan sarana internet dan sebagainya, alhamdulillah sedikit sebanyak bolehlah kita meneruskan pengajian secara online. Dan alhamdulillah sebelum ini ketika lockdown, ketika PKP, saya sempat mengisi beberapa sesi kuliah online bersama dengan surau Al-Fatih ini, alhamdulillah. Jadi malam ini kita bersua muka, bertemu muka, dan kita akan teruskan pengajian buku ataupun kitab yang berjudul Ashar Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, ataupun 10 prinsip penyucian jiwa, yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana ironinya penulis buku ini sendiri dia juga pernah dijangkiti oleh coronavirus beberapa bulan yang lepas. Tapi alhamdulillah dah berjaya ni lah, dah sihat alhamdulillah. Beliau juga antara ulama yang terkesan dengan virus tersebut. Begitu juga dengan guru saya yang mulia Al-Fadil Al-Syekh Dr. Bilal Philips Abu Aminah, yang juga dijangkiti oleh virus tersebut dan sampai sekarang merosakkan sistem pernafasannya. Tapi dia alhamdulillah dia sembuh daripada COVID, tetapi komplikasi COVID tu masih ada. Jadi kita ni diuji, subhanallah, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian COVID-19 ini sangat dahsyat. Ada yang sudah kehilangan ahli keluarga, ada yang kehilangan suami, isteri, anak-anak, ibu bapa, dan sangat menyayat hati kita lah, yang menyedihkan hati kita. Tetapi percayalah, yakinlah, semuanya itu adalah dengan takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang Islam berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita beriman, kita mengimani bahawa semua perkara telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ditanya tentang iman. Jibril AS bertanya, akhbirni anil iman, beritahu aku wahai Muhammad apa itu iman. Al-iman itu, kata Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Bahawa engkau beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan hari kiamat, dan engkau beriman dengan takdir baik maupun buruk. Dan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita juga diajarkan akidah Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun, yang bermaksud apa yang Allah kehendaki berlaku akan berlaku,
dan apa yang Allah Ta'ala tidak mengkehendaki ia berlaku, ia tidak akan berlaku. Jadi apa sahaja perkara yang berlaku di dunia adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak takdirkan berlaku, dia tak akan berlaku. Walau sekeras mana pun kita berusaha, bekerja untuk mendapatkannya. Walau macam mana pun kita berikhtiar sekalipun, tapi Allah kata, ataupun Allah tak takdirkan ia berlaku ke atas kita, dia tak akan berlaku. Sebab itu sebagai orang beriman, kita yakin dan percaya segala bala, ujian, cubaan adalah ujian dari Allah, dan semua ujian untuk orang beriman, baik untuk orang beriman. Baik untuk orang beriman. Sebab itu Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan urusan orang beriman. Sangat menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Sabda Nabi SAW, iza asaba syarra' atau iza asaba as-sarra' syakara fakana khairan lah. Iaitulah Nabi kata, atau kama qal, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, apabila dia diuji dengan kegembiraan, sarra', dia gembira, dia dapat kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, ketenangan, keselesaan, kecukupan, dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, syakara, fakana khairan lah, maka ia baik untuknya. Wa iza asaba, dan bila dia diuji darra', bila dia diuji dengan darra', dengan mudarat, dengan bahaya, dengan sakit, dengan miskin, dengan kesempitan, dengan ketidakcukupan rezeki, dengan kesempitan hidup dan sebagainya, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka ia juga baik untuknya. Dua-dua baik. Dapat benda bagus, baik untuk orang beriman kalau dia bersyukur. Kata kunci dia kalau dia bersyukur. Tapi kalau dia kufur, tidak baik untuknya. Begitulah halnya juga pada orang yang mendapat musibah yang buruk, bala ujian yang menyedihkan, yang menyusahkan dia, dan dia bersabar, maka ia baik untuknya kalau dia bersabar. Tapi kalau dia tak sabar, kalau dia mengeluh, kalau dia marah, kalau dia menyalahkan Tuhan, bahkan kalau dia bunuh diri, dan banyak kes orang bunuh diri, sedih, kita sedih. Walau apa pun alasannya, mental problem, masalah jiwa dan sebagainya, ia memang menyedihkan kita, tetapi kita yakin dan percaya di sisi Islam ada jalan penyelesaiannya. Maka pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ataupun bab yang kita akan masuk ialah bab yang kelima, penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Penyucian jiwa adalah dengan takhliyah dan tahliyah. Apa beza ataupun apa maksud dua perkataan tu? Kita baca dulu apa kata pengarang kita. Sesungguhnya hakikat tazkiyah, iaitu penyucian itu, pertama adalah untuk mengosongkan jiwa dengan membersihkannya daripada segala keburukan, maksiat dan dosa. Kemudian menghiasinya dengan melakukan ketaatan dan amal ibadah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim. Iaitulah berkenaan dengan zakat. Sebab itu kalau kita faham perkataan zakat ni, dia sama dengan perkataan tazkiyah, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dengan nama zakat tu sama maksud, sama asal perkataannya. Sebab apa? Perbuatan ataupun amalan zakat itu sebenarnya menyucikan jiwa kita, menyucikan jiwa kita daripada apa? Sifat bakhil, daripada sifat bakhil. Ada orang tak nak bayar zakat, padahal cuma 2.5% sahaja. Itu pun untuk harta yang cukup nisabnya, yang cukup dia punya haul. Ya, cukup haul. Itu je. Itu pun tak nak bayar zakat. Itu pun kedekut juga.
kedekut haji bakhil. Tak nak bayar zakat. Zakat fitrah pun tak nak bayar, zakat harta pun tak nak bayar, dan sebagainya. Jadi sebenarnya zakat itu untuk menyucikan jiwa kita daripada sifat bakhil dan menyucikan harta kita daripada sumber yang syubhat. Ada harta kita, pendapatan kita, income kita, gaji kita, keuntungan perniagaan kita itu ada campur-campur dengan benda-benda yang sama ada haram ataupun syubhat. Benda haram ialah biasalah meniaga kan, kadang-kadang nak dapat sales, ya tak? Dia nak sales, dia nak jualan. Bang, bagus ke produk ni bang? Baik, bagus. Garanti baik punya. Boleh buat macam-macam. Dia claim macam-macam. Padahal tak ada apa pun, tak boleh pun buat benda tu, tapi dia claim hanya semata-mata untuk mendapatkan sales, dan orang pun percaya, orang pun bayar, orang pun beli, dapat duit. Duit tu duit haram. Sebab ada unsur gharar, penipuan. Ada unsur gharar. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Jadi zakat membersihkan harta-harta yang tidak halal ataupun yang syubhat. Jadi subhanallah, Islam memberikan kita, Allahu Akbar, jalan untuk membersihkan jiwa kita, jalan untuk correction diri kita. Itu perkataannya. Dah buat salah, apa correction kita? Islam tak menghukum hamba-hambanya. Allah tak hukum hamba-hambanya dengan begitu sahaja. Allah bagi kita peluang untuk kita bersihkan. Buat dosa, buat salah, istighfar, taubat, ada can lagi, ada peluang lagi. Banyak sangat dosa, taubat, istighfar, kosong-kosong. Buka buku baru. Setiap tahun ada Lailatul Qadar. Jumpa Lailatul Qadar, habis segala dosa-dosa diampunkan. Macam orang yang baru lahir pergi haji, dapat haji mabrur, kembali macam orang yang baru lahir, macam orang yang baru lahir, zero. Islam memberikan, ataupun Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya peluang untuk membersihkan dirinya. Maka Allah menyebutkan tentang ayat tentang zakat, bermaksud ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitulah zakat. Istilah sedekah ni ialah pemberian lah, kita bagi secara daripada harta kita, kita bagi kat orang, sedekah. Tapi dia ada dua jenis, satu sedekah wajib dan yang kedua sedekah sunat. Sedekah wajib itulah zakat namanya, sedekah yang diwajibkan. Sedekah sunat ni yang selain daripada itu, yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita bagi kat tabung masjid, yang kita bagi dekat tabung Palestin, yang kita bagi dekat tahfiz, kita bagi pada gelandangan, kita bagi pada mak-mak janda dan sebagainya. Itu adalah sedekah sunnat. Dan Allah kata supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk, iaitu bakhil. Dan doakanlah untuk mereka. Sebab itulah bila amil kan dapat duit zakat, dia baca doa. Berdasarkan ayat ini, Nabi Allah SWT memerintahkan wasalli alaihim, dan doakan ke atas mereka. Bila mereka bagi sedekah, bagi zakat, doakan ke atas mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, tutahhirahum, iaitulah agar supaya dengannya, dengan zakat itu engkau membersihkan mereka. Taharah maksudnya penyucian, menyuci, sama maksud lebih kurangnya zakat. Cuma taharah ni dia macam kita berwuduk, itu taharah. Kita istinja, itu taharah. Kita bersihkan diri kita. Bermaksud di sini mengisyaratkan kedudukan at-takhliyah, iaitu mengosongkan daripada segala bentuk keburukan dengan menyucikan mereka daripada dosa. Itu maksud takhliyah tadi. Iaitu takhliyah ni, takhalli ni maksudnya kosong. Kita mengosongkan sesuatu. Kita kosongkan dia. Iaitu kita kosongkan jiwa kita ni daripada dosa.
Macam kita ada sebotol air, air tu kita buang, kita tuang, kita kosongkan dia. Gitulah perumpamaannya. Maka penyucian jiwa ni melibatkan at-takhliyah. Ini kita kosongkan jiwa kita tu daripada dosa. Kita kosongkan jiwa kita tu daripada hubbud dunia, daripada cintakan dunia. Ini yang payah ni. Cinta dunia ni payah. Ini yang menyebabkan, yang menyekat manusia untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cinta dunia. Kalau sedekah aku nak makan apa? Kan? Aku bagi korang duit ni, aku nak makan apa? Aku pun, family aku pun kena hidup juga. Dia lupa yang maha memberi rezeki itu Allah Ta'ala. Dia lupa. Dia ingat RM100 yang dia ada tu, itulah rezeki dia. Dia lupa. Allah Ta'ala kata apa? وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِينَ وَالْمَحْرُومِ. Yang bermaksud mereka, iaitu mereka yang bahagia di akhirat, yang Allah Ta'ala puji, mereka akan berjaya di dunia ataupun di akhirat, yang akan masuk syurga. Antaranya wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, iaitu mereka yang sedar dalam harta benda mereka itu ada hak yang maklum, hak yang diketahui. Apa maksud hak yang diketahui? Haqqum maklum bermaksud ada hak dia dan ada hak orang lain. Iaitu untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Iaitu untuk yang meminta. Lisail. Sail maksudnya orang yang minta, yang datang pada kita. Tuan, saya perlukan duit. Tolong saya, Tuan. Lisail. Ada hak dia pada harta kita. Allahu Akbar. Ini kita tak sedar. Ramai kita, kali pertama minta, boleh bagi. Kali kedua, okey lagi. Kali ketiga dah, asyik minta aja. Kan? Sebahagian kita macam tu. Ini sifat manusia. Kan? Tetapi kita lupa, dalam harta benda kita itu ada hak orang tu. Ada sebab Allah hantar orang tu kat kita, dia minta kat kita. Wal mahrum, dan juga yang terhalang ataupun yang menahan diri daripada meminta. Ada yang tak minta pun, tapi ada hak dia kat situ, iaitu golongan asnaf. Dia tak datang kat kita pun, tak minta, tak ketuk pintu, ketuk pintu kita pun, tak WhatsApp kita pun, tapi dia ada hak pada harta kita. Jadi subhanallah, sedekah, zakat dan sebagainya itu mengosongkan jiwa daripada dosa. Sebab itulah kita ni perlu mengosongkan jiwa kita daripada hubbud dunia, cinta dunia, cintakan harta benda. Kereta, rumah, isteri, anak-anak, tanah, properti, aset kita dan sebagainya, itu semua adalah sarana dunia. Yang mana tidak sepatutnya hati kita berpaut padanya. Apa maksud dia? Orang yang cinta dunia ni, dia takut hilang harta dia. Takut. Takut orang curi, takut orang ambil, takut rugi, dia takut susut nilai. Dan inilah yang saya belajar, sebab dulu saya latar belakang finance. Kita belajar international business. Kan, kita buat kira-kira, memang kepala otak orang finance ni, orang account ni, nak untung je. Kan, tak nak rugi, tak nak negatif. Kalau boleh account tu sentiasa positif. Ya. Dia tak nak kehilangan dunia dan dia takut mati. Inilah namanya penyakit waham. Nabi bagi amaran pada para sahabat, hati-hati kamu dengan penyakit waham. Waham ni apa dia? Hubbud dunia. Dan takutkan kematian. Cinta dunia, takut mati. Takut mati. Memang kita perlu takut dengan Allah Ta'ala, ya. Tapi maksud takut mati ni ialah dia kalau boleh nak hidup selama-lamanya. Inilah perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Kan? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tentang orang Yahudi. Sebahagian mereka itu apa dia? Ada yang berangan-angan untuk hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun, tak nak mati.
dan berangan-angan akan masuk syurga, tetapi tak nak beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang beriman, tuan-tuan perempuan, saya ingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan sekalian, jangan pautkan hati kita pada dunia. Bukan maksud tak boleh sayang ataupun tak boleh jaga harta. Ya, kita dituntut untuk menjaga harta benda, menjaga ahli-ahli keluarga kita, sayang ahli keluarga kita, sayang isteri, sayang anak-anak. Ya, tetapi Allah sebut wal mal wal banuna zinatu fil hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak lelaki itu adalah zinah, perhiasan dunia semata-mata. Wal baqiyatus salihat, yang kekal hanyalah amal soleh. Secinta mana pun kita pada dunia ini, pada harta, pada rumah kita, pada isteri, pada anak kita, mereka tak boleh jadi jaminan kita di akhirat. Anak-anak kita yang ramai itu tak boleh tolong kita di akhirat. Maksudnya, bila kita di akhirat, kelak kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Sama juga dengan isteri, sama juga dengan ayah, ibu, anak kita. Semua. Tak boleh harap. Di akhirat nanti kita tak boleh berharap pada mereka. Sebab itulah kita kena cintakan isteri, anak, harta dan sebagainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak cinta sesuatu, cintalah kerana Allah. Kalau kita cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tidak akan ada penyakit hubbud dunia. Sebab apa kita tahu? Kita ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sayang engkau sebab Allah. Kalau Allah nak ambil engkau daripada aku redha. Ini orang yang cinta kerana Allah. Dan apa Nabi sebut tentang orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah Ta'ala? Mereka itulah antara orang yang akan mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu di padang mahsyar, ketika semua manusia berada di tengah-tengah padang mahsyar yang maha luas, yang mana matahari hanya panjang sejengkal di atas kepala, dan peluh-peluh manusia itu banjir, membanjiri sekalian manusia sampai ke leher. Pada hari itu ada satu tempat yang ada naungan, ada bayang-bayang, maksudnya ada, apa orang kata, ada shadow ataupun ada apa istilah, Allahu Akbar, ada awning ada awning, ada bumbung, naungan. Iaitulah naungan Allah. Siapa yang dapat masuk di bawah naungan tu, tak kena panas, tak kena azab oleh panasnya padang mahsyar, antaranya ialah orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Subhanallah. Jadi cantiknya ajaran Islam ni. Hebat. Ya, hebat. Sebab itu kita, subhanallah, orang Islam ni tak sepatutnya bakhil. Ni saya nak cerita kisah benar, tuan-tuan. Kisah benar. Iaitulah, kami masa bulan Ramadan ni kami ada buat program di sebuah tahfiz di Kuala Lumpur. Tahfiz tu dah lama. Dia bukan setakat tahfiz, tapi tempat tu sebenarnya rumah kebajikan, sebab mereka jaga anak-anak asnaf. Dan tidak ada yuran pengajian pun di situ. Tak ada bayar apa pun. Semua ditanggung oleh madrasah. Dan mereka berada di situ dah berpuluh tahun, 20 tahun. Dan mereka berjaya beli rumah. Dia ada pakai dua rumah. Satu rumah masih sewa, satu rumah mereka beli dan mereka renovate. Mereka renovate, mereka besarkan, mereka buat, mereka tambah tingkat 3 lagi. Dia 2 tingkat, dia tambah 3 tingkat. Dia dah belilah bangunan tu. Tapi satu lagi rumah di sebelah je dia rumah teres. Rumah sebelah masih sewa dan dia tak renovate, masih macam asal. Lepas tu di sebelah rumah yang belum renovate ataupun yang sewa tu ada 2 buah rumah kosong. Saya tengok depan rumah tu, dia punya lalang dah tinggi saya dah. Kosong lama. Saya tanya, ni tak ada orang nak sewa kan? Siapa tuan rumah ni?
Tak boleh kesewakan dengan dia. Owner dia Melayu dan memang sampai sekarang dia tak nak bagi sewa pun. Padahal dia tahu sebelah rumah dia ada tahfiz yang sedang membesar, yang semakin ramai pelajar. Dia sanggup tak nak bagi sewa. Bukan bagi free pun, orang nak sewa, bukan nak minta free. Nak sewa pun dia tak nak. Dan pengalaman saya sendiri dengan tahfiz kami, Akademi Darul Tauhid tahun lepas, saya tak tipu, saya cakap terus terang je, kita orang pun terjejas. Semua tahfiz seluruh Malaysia ni terjejas. Last sekali kita nak pindah, masa tu nak pindah keluar daripada Putrajaya, tapi alhamdulillah sekarang masih ada lagi. Nak jadikan ceritanya, carilah rumah sekitar Selangor, sekitar Bangi sampai ke Petaling Jaya, kita cari rumah. Ada rumah-rumah orang Melayu, banglo, harga murah-murah, 3,000, bawah 3,000 ada. Rumah banglo 5 bilik, 6 bilik, besar, perkarangan besar. Ada yang gated, dalam gated community, ada yang 3 tingkat, ada yang 2 tingkat. Sesuai lah. Saya tengok sesuai. Nak buat tahfiz tu memang sangat-sangat sesuai. Owner Melayu. Adalah beberapa buah rumah, 3-4 rumah. Bila ejen tanya, tuan nak duduk sendiri ke ataupun nak buat apa ke rumah tu? Saya kata saya nak buat tahfiz. Dengar je tahfiz, owner terus tolak. Tak nak bagi untuk tahfiz. Saya kata pelik, kenapa tak nak bagi untuk tahfiz? Mereka tak tahu ke? Bila ada sekumpulan manusia berkumpul dan yatadarrasuna, mempelajari kitab Allah, mempelajari kitab Allah, ada malaikat yang datang menaungi mereka dengan sayap-sayap malaikat dan turun sakinah, ketenangan pada mereka. Dan benda ni kalau sebelah rumah kita tak kena tempias ke? Kena tempias. Of course kena tempias. Keberkatan tu akan ada untuk seluruh perumahan tu, kejiranan tu. Apatah lagi kalau kejiranan tu saling menolong, bagi makanan ke, sponsor apa ke kat budak-budak tahfiz ni, sama-sama support, lagi berkat. Bukan kita minta free pun, kita nak bayar, nak sewa, bukan minta free. Kita profesional, tak nak bagi. Tapi beza bila saya berjumpa dengan owner Cina. Ada sebuah banglo kat Petaling Jaya, dekat Sungai Wei. Rumah tu besar, memang besar. Dan sesuai juga kalau nak buat tahfiz, memang sesuai. Ada 2 buah rumah Cina. Satu dekat Sungai Wei, satu dekat section berapa saya tak ingat. Satu dekat Sungai Wei tu dia 3 tingkat, tapi dia besar. Sewa 6,000 je. Nak buat sekolah tu memang sesuai. Saya tengok dah potensi tempat tu, sangat sesuai. Tapi masalahnya kawasan persekitaran dia tak sesuai. Kenapa? Betul-betul sebelah rumah tu rumah kongsi, dengan banglanya isak okok, tak pakai bajunya apa. Dengan sebelah rumah lagi ada pula orang karaoke lah apa. Jadi tak sesuai untuk tahfiz. Sudah, kan tempat dah okey lah. Tapi kejiranan tu tak okey. Tapi satu tempat dekat PJ, rumah tu okey, banglo tu okey, kawasan dia okey. Cuma agak jauh daripada agak mahal kos dia. Tapi owner dia bila saya sebut, "You nak buat apa untuk rumah ni?" Saya kata saya ada tahfiz. Saya nak buka tahfiz dekat sini. You tahu apa respon Cina tu? Tahfiz iya, banyak bagus memang ini sekolah, ini tempat dah memang sesuai untuk sekolah. Dulu ini tempat orang jaga orang tua punya. So kalau you nak buat sekolah, banyak bagus. Ini banyak bagus. Orang Cina cakap buka tahfiz banyak bagus. Orang Melayu cakap buka tahfiz tidak ada ong. Ini realiti, subhanallah, realiti masyarakat kita. Bukan semualah, bukan semua begitu. Tapi ada yang memang ada sifat begini. Ya. Dan alhamdulillah kita dapat tempat dekat Desa Putra. Ada, Masya Allah, ada seorang hamba Allah ni, dia sudi jadikan banglo dia sebagai asrama belajar tahfiz. Alhamdulillah, harga pun okey, tempat pun okey, rezeki lah. Ya. Cuma nak cerita pengalaman lah, pengalaman. Saya memang ada orang-orang macam ni, orang yang bakhil, kaya tapi bakhil.
Kaya tapi bakhil. Banyak harta tapi bakhil. Allahul musta'an. Na'udzubillah min zalik. Okey? Dan firman Allah SWT mengisyaratkan, bagi tahu saya kalau dah masuk waktu Dah masuk? Belum lagi. Okey. Firman Allah Ta'ala, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa, mengisyaratkan kedudukan at-takhliyah, yakni pengosongan daripada segala bentuk keburukan dengan menyucikan mereka daripada dosa. Firman Allah Ta'ala, dan menyucikan mereka, yakni daripada akhlak yang buruk, pula mengisyaratkan pada kedudukan at-tahliyah, yakni pengisian dengan amalan-amalan yang utama dan kebaikan. At-tahliyah pula tadi at-takh dengan kha, huruf kha ada titik ke atas. At-tahliyah ni mengosongkan, at-tahliyah pula dengan ha, yakni mengisi. Tadi kosongkan daripada perangai buruk, isikan dengan perangai yang baik. Kadang-kadang disebut apa? Sifat mazmumah dengan sifat mahmudah. Kalau sebut begitu mungkin ramai faham. Ini kita kosongkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, yakni sifat yang buruk. Bakhil, kedekut, hasad dengki, iri hati, malas dan sebagainya, dan diisikan dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Allahu Akbar. Okey? Dan mendahulukan at-tathhir, yakni mendahulukan pembersihan ke atas at-tazkiyah, termasuk dalam kategori mengutamakan at-takhliyah ke atas at-tahliyah. Iaitulah sebelum nak isi dengan amalan kebaikan tadi, dia kena kosongkan daripada sifat-sifat yang keji. Sebab itulah hatta kalimah tauhid la ilaha illallah terdiri di atas prinsip ini juga, iaitu rukun la ilaha illallah tu ada dua. Rukun pertamanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, iaitu rukun nafyun, rukun penafian, yakni kita kosongkan, kita meniadakan segala sembahan dulu. Tak ada benda boleh disembah, tak ada siapa pun boleh disembah. Kemudian illallah, kecuali Allah, dan kita isi hak penyembahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kosongkan dulu segala kebergantungan kita pada segala makhluk, kemudian kita menekadkan jiwa kita, hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Justru perkara pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin menyucikan jiwanya adalah meninggalkan segala jenis dosa dan kejahatan yang boleh merosakkan hati. Nasihat saya bagi orang yang baru nak berhijrah ke arah kebaikan, tak kisahlah dia artis ke, selebriti ke, dia pelakon ke, penyanyi ke, dia mat rock ke, dia samseng ke, dia gangster ke, dia nak berubah, dia nak jadi lebih baik, maka nasihat saya yang pertama ialah apa dia? Tinggalkan kawan-kawan yang lama. Tinggalkan kawan-kawan yang lama yang masih belum berubah, dan cari kawan-kawan yang boleh membawa kita istiqamah dalam perubahan tersebut. Ini yang berat ni. Ini yang agak berat. Sebab itulah kebanyakan kalau kita tengok artis-artis ni kan, selebriti ni, bila dia nak berhijrah, bagus dah kan, dia nak pakai tudung dah kan. Oh, si Anu tu dah pakai tudung. Oh, semua orang pun suka dah pakai-pakai likes kan, pakai-pakai follow belaka. Selang 4-5 bulan, Feras bertunang ke, Feras bercinta, buka tudung balik. Nampak tak? Dia tak istiqamah. Antara sebab puncanya ialah sebab dia masih dalam industri. Dia masih dalam industri, masih berlakon. Walaupun dah pakai tudung, masih berlakon. Walaupun dah tutup aurat, masih menyanyi. So kawan-kawan dia masih lingkungan yang sama. Circle of friends dia, kawan-kawan dia masih orang yang sama. Macam mana nak berubah? Minta maaf cakap lah. Minta maaf cakap. Ini sekadar contoh. Contoh saja. Jadi terasa, kalau ada terasa tu minta maaf ya kawan. Sebab saya ramai kawan yang contohnya yang merokok. Bukan saya nak pandang rendah merokok, tak. Jangan salah faham. Tapi kita semua setuju, walaupun yang merokok, walaupun ada yang merokok, kita semua setuju merokok tu tak baik untuk kesihatan. Betul tak? Walaupun orang yang merokok, dia tahu tak baik untuk kesihatan.
Baik. Antara caranya untuk berhenti merokok ialah dengan berkawan dengan orang yang tak merokok. Sebab saya pernah bekerja dengan korporat, saya pernah kerja dengan company Cina, company orang putih. Ya. Memang ramai orang yang isap rokok, tapi kawan-kawan pun sama isap rokok. Dia tak boleh bersama. Nak berhenti rokok ni dia kena berkawan dengan orang yang tak merokok dan tinggalkan kawan-kawan yang merokok. Sama juga dengan benda lain. Kalau dia seorang penagih dadah, dia nak berubah ke arah kebaikan, dia kena tinggalkan kawan-kawan yang masih dengan dadah. Kalau tidak, walaupun dia cuba berusaha untuk jadi baik, dia akan terjebak semula. Pasti. Confirm, guarantee dia akan terjebak semula. Jadi ini maksudnya mengosongkan dulu diri kita daripada amalan keburukan. Jangan bercampur lagi dah dengan orang-orang ni. Kalau kita nak jadi baik, jangan rasa macam sayang nak tinggalkan kawan macam ni. Tak, mereka tak bermanfaat untuk kita. Dan ini juga nasihat Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sama juga dia kata tinggalkan kawan-kawan yang tidak bermanfaat dan berkawan dengan orang-orang yang boleh membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Okey. Yang akan meninggalkan segala jenis dosa dan kejahatan yang boleh merosakkan hati, yang akan menghijab cahaya hidayah dan iman daripadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa akan dititikkan di dalam hatinya setumpuk titik hitam. Buat satu dosa, satu titik hitam. Tengok perempuan seksi, dapat titik hitam satu. Tengok 2 kali, 2 titik hitam. 3 kali, 3 titik hitam. Hari-hari buat, sampailah gelap gelita hatinya. Ini masalah. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar dan bertaubat. Istighfar dan bertaubat, ada beza dua ni. Istighfar ialah untuk perkara yang sudah berlaku, dah lepas, dosa-dosa yang kita dah buat. Istighfar iaitulah kita memohon perlindungan Allah daripada kesan buruk dosa tersebut. Apa dia kesan buruk dosa? Azab Allah lah. Kita minta perlindungan, itu masuk istighfar. Istighfar ni daripada perkataan ghafara yaghfir. Orang sebut mighfar. Mighfar ni helmet, isim alah. Mighfar, helmet. Asal perkataan sama. Kenapa helmet nama mighfar? Sebab dia protect kepala, benda yang datang daripada atas. Sebab azab Allah bila turun datang daripada atas, kan? Allah nak turunkan balak daripada atas, rijzam minas sama, kan? Azab daripada langit. Jadi kita minta ampun pada Allah terhadap benda yang kita dah buat, istighfar. Manakala taubat pula ialah kita azam dan menyesal. Kita menyesal kita dah buat benda tu dan kita azam tak nak buat lagi. Itu maksud taubat. Okay? Bukan dia tak azam nak buat lagi, kan? Astaghfirullah, tak apa, esok buat lagi. Dia kena ada azam, menyesal. Dia kena menyesal dan ada azam, dia tak nak buat lagi. Dan soalan yang biasa orang tanya, tapi kalau terbuat lagi ustaz, macam mana ustaz? Allah akan ampunkan lagi tak? Kalau dah taubat, dah istighfar, lepas tu tak lama lepas tu dia terbuat lagi, ada chance tak Allah akan ampunkan dia? Jawapan saya, Allah Ta'ala itu maha mengampuni, maha menerima taubat. Maha mengampuni, maha menerima taubat. Sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, manusia itu sentiasa buat dosa. Sentiasa. Khata' maksudnya selalu buat salah, selalu. Tak perfect. Macam mana kita nak perfect pun, kita tak boleh nak perfect. Pasti dan pasti. Ya? Nobody is perfect. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Bermaksud, dan sebaik-baik orang yang selalu buat dosa ni ialah orang yang sentiasa bertaubat pada Allah. Jadi kita bagi laluan untuk azan dulu.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الواسطة وفريده ومعصوم مقام محمود الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita sambung sedikit sebelum kita tunaikan solat Isya. Kata Nabi tadi yang maksudnya bila seseorang itu melakukan dosa akan dititikkan di dalam hatinya setumpuk titik hitam ataupun satu noktah. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Sebab itu pentingnya istighfar, tuan-tuan. Istighfar dengan benar-benar ikhlas pada Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah, menyedari kelemahan diri kita, menyedari bahawa kita sendiri yang menzalimi diri kita, dan kita berharap pada keampunan Allah Ta'ala, dan kita tahu serta yakin lagi percaya hanya Allah sahaja boleh mengampunkan kita. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, kita baca doa-doa istighfar para nabi-nabi. Apa yang mereka sebut ketika mereka minta ampun pada Allah? Nabi Adam alaihi salam berdoa dan diajarkan oleh Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam kata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Iaitu Nabi Adam mengiktiraf itu kesalahan dia. Dia sedar itu kesilapan dia. Makan buah khuldi itu silap dia. Dia tak tuding jari, bini aku punya pasal lah ni. Tak ada. Ini iblis punya pasal lah ni. Ini setan punya pasal. Aku tak salah. Kebanyakan kita macam tu, tuan-tuan. Bukan salah aku. Bukan salah aku. Tetapi orang yang betul-betul ikhlas istighfar, dia meyakini dan dia mengakui, dia mengiktiraf kesalahan diri dia. Rabbana zalamna anfusana. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihi salam, masuk dalam perut ikan Nun. Bila diuji begitu, dia sedar ini bala untuk aku sebab aku dah buat salah. Aku dah buat dosa pada Allah Ta'ala. Dan dia pun membacakan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Apa maksud subhanak? Maha suci Engkau maksudnya Engkau tak ada salah, ya Allah. Engkau perfect. Engkau baik, maha baik. Engkau tak ada cacat cela, ya Allah. Kau tak ada kekurangan, ya Allah. Yang kurangnya aku. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya akulah tergolong dalam orang yang zalim. Aku yang zalim, Engkau tak zalim, ya Allah. Sebahagian kita bila kita diuji dengan musibah, kita salahkan Tuhan. Orang
sebahagian orang. Dia tanya ataupun dia kata, contohnya, kenapa Allah uji saya macam ni, kan? Kenapa Allah uji saya begini? Ketahuilah bila Allah uji kita, sebenarnya Allah sayang kita. Tanda Allah cinta pada seseorang hamba itu ialah dia uji dengan musibah. Sebab itulah satu hadis, ada seorang lelaki hidup pada zaman Nabi SAW. Nabi tanya dia, kau tak pernah sakit kepala? Tak pernah. Kau tak pernah demam? Tak pernah. Tak pernah aksiden, tak pernah luka ke, tak pernah apa? Tak pernah. Ada sebagian orang macam tu kan. Dia boast, dia membangga diri, dia kata apa? Saya 50 tahun berkhidmat dalam jawatan awam, tak pernah MC. Kan? Tak pernah MC, maksud tak pernah sakit lah. Tak pernah sakit. Contoh. Tak pernah sakit seumur hidup dia. Dia rasa macam happy lah. Oh, nampak aku pandai jaga kesihatan. Kan? Aku pandai aku jaga makan, jaga minum, bersenam kan. Tak pernah sakit. Aksiden pun tak pernah. Lepas tu apa kata Nabi SAW? Bila lelaki ni berjalan, dia berlalu pergi, dah jauh sikit lah, dah jauh. Lelaki ni apa dia? Tak pernah pening kepala seumur hidup. Tak pernah pening kepala, tak pernah demam, tak pernah luka. Lepas tu Nabi tulis pada sahabat, kau nak tengok antara lelaki ahli neraka, itulah orangnya. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Hadis sahih, hadis ni hadis yang sahih. Kau nak tengok ahli neraka, nak tengok salah seorang ahli neraka, kau tengoklah lelaki ni. Kenapa? Kenapa orang yang tak pernah sakit kepala, tak pernah sakit semua hidup dia, bakal ahli neraka? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan azabnya di dunia, dan Allah simpan azab tu di akhirat. Ini yang kita paling takut tuan-tuan. Kazalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Begitulah azab dunia. Surah Qalam ni cerita azab dunia ni, orang yang berkebun, berladang, satu hari mereka pergi ladang, mereka hancur binasa semua tanaman-tanaman mereka. Padahal mereka ni bekerja keras, siang, pagi, petang, malam, berkebun, bercucuk tanam, mencari rezeki. Ya. Tiba-tiba habis musnah segala tanaman mereka. Allah kata, kazalikal azab wal azabul akhirati akbar. Begitulah azab, yang ini di dunia. Azab dunia tu gitu. Dan sesungguhnya kata Allah, azab akhirat tu lagi besar. Jadi kau nak pilih mana? Azab dunia ke akhirat? Sebab itu tuan-tuan, kita anggap segala sakit, segala kesusahan, kepayahan yang Allah uji kita di dunia ini sebenarnya untuk menghapuskan semua dosa. Dan Allah Ta'ala mengawalkan azab di dunia, sebab azab dunia ni tak ada apa sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah nak selamatkan kita daripada azab yang lebih berat di akhirat, supaya timbangan amal kita lebih berat daripada dosa. Sebab apa? Dekat dunia Allah dah hapuskan dosa tu, apa lagi tinggal dekat akhirat? Tak ada dosa dah, amal je banyak. Tapi kalau tidak, sudahlah amal sedikit, dosa banyak, tak diampunkan pula, tak pernah kena sakit, tak pernah kena musibah, tak pernah kena kafarah, maka Allah simpan dosa tu, dan Allah tayangkan di akhirat kelak, dan Allah akan azabnya kerananya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, sekali lagi saya peringatkan diri saya sendiri yang bercakap ni, dan juga tuan-tuan puan-puan yang mendengar, supaya bersangka baik pada Allah Ta'ala.
Sentiasa husnuzan, sangka baik. Sebahagian orang bila dia mengeluh, dia kata, ustaz, kenapa saya sakit macam ni, ustaz? Muka saya ni Allah nak hukum saya, Allah nak azab saya. Sangka baik. Nabi SAW bila sakit, Nabi SAW ketika sakit, bila orang tanya khabar Nabi, apa khabar ya Rasulullah, apa khabar? Walaupun Nabi tengah sakit, Nabi kata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ni jawapan orang yang beriman. Walaupun tengah susah, apa khabar sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Okay. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Walaupun tengah sengkit masa tu, walaupun tengah susah, tengah sempit, kereta pancit tengah jalan, tengah highway, kering 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 kering, orang call, Mat, apa khabar kau? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi itulah sifat orang yang beriman. Sebab kita tahu dan percaya segala musibah tu ada asbabnya, ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Maka ditambahkan, iaitulah bila dia kembali melakukan dosa. Maksudnya kalau dia tak istighfar, tidak bertaubat, dia ulang lagi dosa yang sama ataupun yang lainnya. Dia tambah lagi dosa, tambah lagi, maka bertambahlah titik hitam itu sehingga menutup hatinya. Itulah yang dimaksudkan dengan ar-ran yang Allah firmankan. Apa dia? Ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang bermaksud bahkan itulah ar-ran. Ar-ran ni bahasa Arab. Maksud ar-ran ni ialah titik-titik hitam yang sudah memenuhi hati manusia sebab penuh dengan dosa dan tak pernah istighfar pun pada Allah. Saya seru diri saya sendiri, tuan-tuan, dan juga tuan-tuan perempuan yang mendengar, supaya senantiasa melazimkan, membiasakan lidah kita beristighfar pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ibu ayah kita dah tak ada, doa sekali untuk diorang. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ingat, istighfar anak untuk ibu ayahnya yang sudah meninggal merupakan kebahagiaan untuk mereka di akhirat. Dalam satu hadis Nabi sebut, seorang ibu bila dibangkitkan di hari akhirat kelak, dia mendapat pahala yang sangat besar. Allah bagi dia ganjaran kebaikan di akhirat sangat besar, martabat yang sangat tinggi. Sampai dia pelik, ya Allah, banyaknya pahala aku, banyaknya yang kau bagi pada aku, ya Allah, apa amalan aku? Allah kata apa? Ini adalah sebab anak engkau istighfar untuk engkau di dunia. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau orang tanya saya, apa cara kita nak berbakti untuk mak ayah kita yang dah tak ada di dunia ni? Iaitulah dengan istighfar untuk mereka. Setiap hari, tuan-tuan. Rabbighfirli wali walidayya. Cuba ikut saya. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Nah, jangan selfish, jangan pentingkan diri. Kalau mak ayah kita dah tak ada, doa sekali untuk diorang. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Setiap kali istighfar itulah setiap titik hitam tu tadi hilang. Astaghfirullah, hilang satu titik. Astaghfirullah lagi, ataupun Rabbighfirli wali walidayya, hilang satu titik. Rabbighfirli wali walidayya, hilang satu titik lagi. Hingga akhirnya hati yang gelap tadi kembali bersih, suci, terang benderang. Itulah cahaya boleh masuk. Sebab itulah saya ada pusat tahfiz. Antara pantang orang tahfiz ni, orang hafizah Quran ni, dia tak boleh tengok benda haram.
Itu pantang dia. Tak boleh tengok benda haram, tak boleh makan benda haram. Segala benda haram ni akan buat dia lupa. Sebab apa lupa? Sebab titik hitam tadi. Sebab Quran ni cahaya, nur. Macam lampu ni lah kan. Lampu tu kalau kita letak stiker hitam, makin banyak makin lama makin gelap lah. Tak nampak cahayanya. Jadi itu pantang orang hafiz-hafizah Quran ni, dia tak boleh tengok benda-benda maksiat. Sama juga dengan orang biasa pun. Sebab itu hati kita ni kena keras. Sebab pendosa yang kita buat dan kita tak pernah ataupun kita jarang istighfar. Berapa kali kita istighfar sehari, tuan-tuan dan puan-puan? Cuba tanya diri kita sendiri, berapa kali? Lepas sembahyang. Lepas sembahyang berapa kali? Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. 3 kali. 3 kali 5, 15 kali. 15 kali. Okey lah. Okey lah Ustaz. 15 kali banyak. Rasulullah SAW istighfar setiap hari, pagi dan malam, setiap hari, setiap siang dan malam, 100 kali. Ni Nabi Muhammad SAW, Rasul yang maksum. Maksum maksudnya apa? Yang tak akan buat dosa pun. Yang Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia yang terdahulu dan terkemudian. Nabi Muhammad yang dah confirm masuk syurga. Confirm masuk syurga. Penghulu segala manusia. Manusia pertama yang melangkahkan kaki ke dalam syurga, Nabi Muhammad SAW. Itu pun Rasulullah beristighfar pada Allah Ta'ala 100 kali setiap hari. 100 kali setiap hari. Jadi lazimi istighfar, tuan-tuan perempuan. Kalau mak ayah kita tak ada, Rabbighfirli wali walidayya, mohon ampun untuk mereka. Sebab di kubur, di alam barzakh, tidak ada lagi doa, tak ada lagi amal. Sebab itulah Nabi kata 3 benda yang tak akan putus bila orang tu meninggal ialah anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Jadi jadilah anak yang soleh tersebut, tuan-tuan perempuan. Okey, so saya ingat kita berhenti setakat sini dulu, muka surat 64. InsyaAllah kita sambung lagi bulan hadapan biiznillah ta'ala. Segala yang benar daripada Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan saya dan juga daripada syaitan. Aku liqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah, maafkanlah, padamkanlah, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, sama ada yang besar maupun yang kecil, dan juga dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan juga dosa-dosa semua kaum kerabat kami ya Allah, jiran tetangga kami, guru-guru kami, dan semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, himpunkanlah kami semua di dalam jannah-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Kurniakanlah kami, rezekikanlah kami ya Allah dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Quddus, kurniakanlah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kurniakanlah kami taufik dan kefahaman dalam agama-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami taufik agar dapat beramal dan istiqamah dalam menunaikan kewajipan kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bertakwa dan bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Sekian itu sahaja, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.